4B1 tu apa jawapan dia? 4B1. Ni name the process that occurs in cell 2 if carbon dioxide fixation process is inhibited by oxygen. So yang ini adalah photorespiration. Okay. So fixation process inhibited by oxygen. Sebab oksigen dah tinggi, so jadinya CO2 tak boleh nak difixkan lah. Sebab dah dihalang oleh oksigen. Sebab ingat tak, yang soalan satu ni kan, dekat sel nombor 2 ni, kan Calvin cycle. Yang Calvin cycle ni ada enzim Rubisco. Ingat tak? Rubisco tu kan. Rubisco ni dia gatal. Dia akan pilih oksigen berbanding dengan CO2. Sepatutnya dia pilih CO2 tapi dia pilih oksigen. Jadi kalau dia pilih oksigen, photorespiration akan berlaku. So photorespiration ni satu proses yang membazirkan. Dia lambat untuk dapat produk dia. Lambat dapat dia punya makanan. Okay, so kita nak mengelakkan benda ni berlaku. Alright, so kalau soalan ni dikata dalam sel 2, kalau awak tak ingat sel apa ni, tengok proses apa yang ada dekat sel 2. Oh, ni macam Calvin cycle. So kalau Calvin cycle mesti ada enzim Rubisco. Rubisco ni kalau ada oksigen, dia memang sukalah oksigen. So photorespiration akan berlaku. Okay, so yang nombor 2 ni dah ke? Sebab awak tanya yang tu kan? Dah ke? Dah kan rasanya? Dah, madam. Okay. So boleh start nombor 5 ni Okay, so soalan nombor 5. Describe what happened to the carbon dioxide in C3 during hot and dry day. Okay, first thing awak tengok soalan tu. C3 pokok biasa kan? Pokok yang ada Calvin cycle sahaja. Yang ada Rubisco sahaja. Okay, so dia tak ada yang PEP carboxylase tu. Okay, so itu fikir dulu. Dia duduk dekat hot and dry day. Jadi kalau pokok ini duduk dekat kawasan yang kering dan panas, apa yang akan berlaku? Photorespiration occur. Pokok ni akan mengalami benda ni, proses ini. Okay. Kenapa dia boleh berlaku? Sebab dia kena close stomata. Okay, so bila dia close stomata, dia tutup gate dia tu, so low level of CO2 and high level of oxygen. Okay. Lepas tu disebabkan oleh ini juga Rubisco will fix oxygen with RUBP. RUBP lah, bukan BB. Okay. Dalam exam, kalau awak buat ayat macam ni kan, close stomata, low level of CO2 and high level of oxygen, janganlah buat arrow macam ni, buatlah ayat full. Tapi sekadar ayat macam ni boleh diterima. Okay. So dia bukanlah dikira point, tapi point awak tu ayat tu lengkap. So masih boleh dikira betul lah. Okay. So Rubisco will fix O2 with RUBP. Tu je lah. Dah. Tu je skema dia. Okay. Lepas tu soalan C pula. Name cell M. So cell M adalah bundle sheath. Okay, so cell M adalah bundle sheath. Kenapa bundle sheath? Sebab dekat situlah ada RUBP. Calvin cycle. Calvin cycle. Okay. Lepas tu in C4 plants lah. C4 plants. Ingat kan C4 plants tu dia ada mesophyll cell dengan bundle sheath cell. Okay, so kawasan yang berlaku benda ni adalah dekat bundle sheath. Okay. So yang ini bundle sheath. How is N converted to malate? Yang N ini adalah
PEP phosphate pyruvate. So dia convert to malit dengan reduce. N is reduced by NADPH. Okay. Saya ulang balik Kiranya yang N ni dia ditukar jadi malit dengan kehadiran R. Okay. R ni adalah NADPH. So benda ni kan, soalan ni memang awak kena hafal apa yang masuk, apa yang keluar. Bila awak dah tahu dia punya komponen-komponen tu, barulah awak boleh jawab soalan ni. Macam itulah. So memang kena hafal. So yang ini NADPH. Kalau awak perasan yang masuk yang sini P apa? P. P tu mestilah ATP. Okay. So ATP yang masuk, NADPH pun yang masuk. Dua-dua ini adalah daripada LDR. Light Dependent Reaction. Light Dependent Reaction. Okay, so kalau awak ada buku tu conteng-conteng sikit tau. Okay, jangan duduk tengok je ni So LDR ni ingat tak yang dekat mana dua-dua ni terhasil? Yang dekat cyclic dengan non-cyclic tu kan. So produk daripada dua ni akan masuk dekat kawasan sini. Ni pun sama. Okay. So itu yang tu. Why are P and R not produced at night? Ni. Kenapa P iaitu ATP dan R ni iaitu NADPH not produced at night? Kenapa? Cuba awak jawab. Pat, apa jawapannya? Apa? Anyone want to try? Tak ada? Siapa-siapa nak cuba kenapa ATP? Apa dia? ATP is using. Pada waktu siang. Okay. Ada yang jawab ATP is used. Okay, tak. Salah. Ada yang jawab ATP berlaku pada waktu siang. Okay, iaitu sekejap aja. Macam mana nak cerita? ATP dan NADPH ni, P dan R ni, betul dihasilkan pada waktu siang. Ni, light dependent reaction. Betul tak? Dia perlukan cahaya. Okay, saya ulang P dan R ni, memang digunakan. Tapi soalan ni dia tanya, kenapa tak not produced at night? Okay, not produced at night. Okay. Sebab dia dihasilkan pada waktu siang. Betul kan jawapan tu kan? Okay. Tapi kalau awak jawab macam tu, salah. Gitu. Soalan ni dia macam dia nak awak jawab night. Okay, sebab jawapan dia, skema dia adalah light dependent, tak apa salin dulu. Dependent reaction. Soalan ni macam bahaya tau. Does not occur at night. Nampak tak? Dalam jawapan saya ni, saya ada sebut pasal night. Tak ada pun saya cakap light dependent reaction, bukan. P and R is produced during the day. Tak ada sebut pun day. Walaupun saya tahu yang P dengan R tu dihasilkan pada waktu siang yang ada sunlight. So jangan sebut pada waktu tengah hari. Sebab dalam skema tu tak ada. Kalau ada dia dah memang slash kan dah. So maksudnya awak boleh jawab yang tu. Ini tak ada. So memang kena jawab pada waktu malam. Mesti dalam ayat jawapan awak tu kena ada cerita pada waktu malam. Sebab soalan tu tanya, kenapa tak dihasilkan pada waktu malam? Sebab waktu malam tu tak ada berlakunya LDR, tak ada cahaya. Kena cerita pada waktu malam tu kena ada perkataan ini. Tahu? Lepas tu apa lagi? Abscess. Ni. Poin yang kedua, photo activation does not occur at night. Nampak tak? Semua jawapan tu mesti ada perkataan at night. Occur at night tau ni. Kalau tak faham tulisan, beritahu. Okey tau hati-hati tau sebab memang kelas lain pun dia cakap macam tu. Dia kata P and R need sunlight during the day. Nampak tak? P and R only occurs only produce in light dependent reaction.
Lepas tu tak ada markah. Walaupun jawab macam tu betul tapi tak ada markah. So awak kena sebutlah pada waktu malamnya. Faham tak? Okey, so hati-hatilah soalan macam ni dia memang menyebabkan kita boleh kurang 2 markah ni tau. Okey, dapat salin. Okey. So next. Kalau tak dapat beritahu, saya boleh patah balik jap. So predict 2 advantage of having enzyme X for C4. So enzyme X ini, mana tadi? Enzyme X ini apa? Enzyme X ni untuk gabungkan CO2 dengan PEP. Mestilah PEP carboxylase. Kalau awak nampak yang dekat sini adalah bukan PEP tapi RUBP, mesti enzimnya adalah yang Rubisco tu. Ataupun RUBP carboxylase oxygenase tu. Okay. So since memandangkan soalan ini menunjukkan PEP. PEP digabungkan dengan CO2. Jadinya mestilah PEP carboxylase. Tahu Okay. So jawapan kat sini. So dia tanya, apa kelebihannya ada benda tu? Sebab can fix CO2 even at low concentration. Okay. Soalan ni pun macam agak bahaya juga. Enzyme X has higher affinity to CO2. Okay, sambil-sambil salin tu saya nak terangkan sikit. Mungkin awak cakap, poin pertama dengan poin kedua ni bukan sama ke? Dia boleh fix dan dia ada high affinity. Memang kalau kita tu, dia benda yang berlainan sebenarnya. Okay, kalau yang fix ni, poin yang pertama ni, dia menunjukkan enzim ni boleh menggabungkan, joinkan dia. Okay. Kalau yang poin yang kedua ni, dia kata dia lebih tertarik. So tu dua benda yang berbeza, tertarik dan juga boleh gabungkan tak. Ada juga yang enzim yang high affinity tapi dia tak boleh nak gabungkan. Macam itulah. Okay. So ni dua benda yang beza tau. So hati-hati Okay. Dapat salin. So dua benda yang beza tau. Fix satu, gabungkan CO2. Walaupun CO2 rendah, dia boleh gabungkan. Yang nombor dua pula has higher affinity. Dia boleh tertarik. Dia tertarik je. Oh, dia suka nampak CO2 tu. Tapi dia tak semestinya dapat. Macam awak nak ngorak orang lah. So awak tertarik ke orang tu. Tapi tak semestinya boleh kahwin dengan dia. Macam tu lah. Boleh pula terfikir tu kan. Okay. So mungkin dia jodoh orang lain. Cewa. Okay, dapat salin. Okay. So, soalan nombor 6. Pasal plan A, plan B. Lepas tu awak tengok, ada benda ni lah, ada 2 cycle ni. Ni pun ada 2 cycle. Lepas tu, yang plan A dia ada mesophysa, Bandershisa, yang ini night and day. Okay, so dia 2 benda yang berbeza. Satu beza tempat, satu beza masa. Okay, so mesti yang beza tempat ni adalah C4. Kan? Okay. Yang beza masa ni adalah CAM. Cuba awak ingatkanlah. So bila saya sebut tu, awak try to flashback balik yang kita belajar hari tu. Okay. Lepas tu dia kata dua-dua ni, A dan B, ada adaptation untuk membantu dalam penggabungan carbon fixation. Okay. Facilitate carbon fixation. Describe why this adaptation are crucial. Kenapa adaptation ni, yang ada 2 ni, adalah diperlukanlah, sangat-sangat diperlukan. Yeah, so disebabkan dua-dua ini both live in hot and dry area.
Kalau dua-dua ni, dia memang kena, kalau sebab dua-dua ni duduk dekat kawasan yang panas dan kering. So bila kawasan yang panas dan kering, diorang kena tutup stomata. Bila tutup stomata, hot, pilih kat sini je lah. So hot and dry area, so have to close stomata to reduce water loss. Okay. So bila stomata close, CO2 is reduced while oxygen is high. Okay. So photorespiration can be reduced. Okay, so kenapa benda ni, adaptation kat atas ni, gambar ada 2 cycle ni kan, diperlukan, penting. Sebab dua-dua pokok ni duduk dekat kawasan yang panas dan kering. Jadi dekat kawasan situ, diorang kena tutup pintunya tu, tutup stomatanya tu. Bila tutup stomatanya tu, CO2 dan juga CO2 akan rendah sebab tak boleh nak masuk kan. Yang oksigen pula akan tinggi sebab tak boleh nak keluar. So bila ada adaptation kat atas ni, adaptasi ni, bolehlah mengelakkan photorespiration daripada berlaku. So kalau awak nak jawab point ni, dia 3 markah kan. So maybe you can just cakap point yang pertama. Okay. Lepas tu point yang kedua ni pun okay. Dan point yang ketiga ni kena jawab. Sebab untuk mengelakkan photorespiration ni wajib tau. So point yang pertama, yang stomata close to reduce water loss ni, bolehlah kamu gabungkan dengan mana-mana point nombor 1 ataupun nombor 2. Okay, hopefully faham. Okay, so yang pentingnya kamu kena sebut. Benda ni, adaptation ni penting sebab nak mengelak daripada photorespiration. Gitulah. Okay, so next. Name the type of separation that adapted by plant A and plant B. So, plant A, separation dia apa? Separation dia dari segi 2 tempat yang berbeza. Different area ataupun different space. Yang plant B pula different time. Day and night. Sebenarnya kan kalau perasan, jawapan dia untuk soalan B ni dan juga yang seterusnya yang nanti kita akan tengok, ada je dekat dalam gambar tu. Cuma soalan A tu kamu kena bayangkanlah, dia duduk dekat kawasan panas, stomata kena tutup. Yang ni. Okay. Yang B ni ada dalam jawapan. Ni nampak ni. Mesophyseal, bundle shape, night and day. Okay, dapat. Saya go to the next question. Name the type of plant that plant A and plant B. So, plant A, C4 kan dah sebut tadi. C4 plant. Yang plant B adalah CAM. Ada juga mungkin student akan jawab plant A adalah corn, jagung. Plant A jagung, tulis corn. Yang plant B pula cactus. Ini adalah example. Okay, example tu dalam soalan yang ini ada diminta. Tahu So jangan confuse dengan type dengan example. Sayang je kalau awak tersalah letak. Okay, so example untuk plant B adalah cactus. Okay. So D, give one similarity and one differences based on carbon fixation. Okay, so soalan D ni dia minta persamaan dan juga perbezaan dari segi carbon fixation tau, carbon fixation. Jangan sebut pasal benda lain. Okay, so awak kena sebut dalam jawapan awak tu mesti ada perkataan carbon fixation tau. So similarities dia. Similarity. So daripada gambar ni, awak nampak persamaan dua-dua ni ada 2 cycle. 2 kali carbon fixation berlaku. So similarity dia fixation occur twice. Apa maksud twice tu? Cuba kita tengok dalam gambar. Okay.
Sekejap. Apa maksud twice tu? Sekejap Carbon fixation awak tahu kan maksud dia apa? Menggabungkan CO2. Dalam C4 plant ni, ini pertama gabung dia. CO2 masuk. Yang ini kedua. 2 kali. Twice. Yang untuk plant CAM pula, yang ini pertama. Yang ini kedua. So 2 kali juga. Tu dikatakan twice. Carbon fixation berlaku twice. Okey, itu persamaan. Kalau differences pula, differences. Yang ini panjang sikit. So awak kena cerita. C4 carbon sekejap. Sebab dia 2 kali kan. Yang ini first carbon fixation. Ni panjang sikit so kena salin lah. Fixation occur in mesophyll cell. Second carbon fixation occur in bundle sheath cell. Itu baru C4. Yang CM pula awak kena cerita jugalah. First carbon fixation occur at night. Tengok dalam gambar tu pun dah ada dah cakap. Nampak ni? First, night. Night. Yang second, carbon fixation occur at day. During the day ke tak kisah, itu English tak apa. Just cakap at night saja, at day pun tak apa. English berterabur sikit tak apalah. Okay, boleh. So tu panjang sikit lah untuk perbezaan dia. Cuma dia nak satu je. Okay, salin. Okay, so sementara salin tu kan. Nanti kan saya cakap ada soalan struktur. Saya rasa dalam 10 soalan struktur. Setiap satu soalan tu adalah anak-anak dia. Okay. Dia 10 soalan struktur tu sebab ada 10 topik. Sebenarnya ada 11 kan. Tapi nanti salah satu topik tu dia akan gabung dengan topik lain. Okay. Soalan esei pula selalunya lah. Yang selama ni ada 6 soalan. Okay, 6 soalan tu awak kena pilih 3. Ada 6. Pilih 3. Setiap satunya merangkumi 20 markah. Ni 20 markah. 20 markah. So untuk esei 60 markah. Ni tertakluk pada perubahan tau. Okay. So 60 markah. So contohnya macam ni lah. Nanti awak kena pilih lah soalan yang mana awak yakin untuk dapat markah yang tinggi. Okay. So contoh soalan macam ni lah. Ni soalan ni ada 10, 20 markah. Yang ni ada 8, 12, 20 markah. Okay. So saya dah bagi tahu dekat kelas lain tu. Untuk saya selalu suggest kalau nak jawab soalan esei, pilih soalan yang distribution of the marks tu, pembahagian markah dia macam ni. Ni 8, 12. Sebab soalan yang 8 markah ni senang selalunya. Dan kita selalunya lah boleh dapat full mark 8 markah ni. Okay. Yang untuk 12 markah ni, awak letak je banyak macam-macam point. Contoh untuk soalan ni, describe mechanism of that reduce photorespiration. Yang ini awak ceritalah mula-mula intro dia. C4 plant live in hot and dry area. Dapat 1 markah. Have to close their stomata to prevent water loss. Dapat 2 markah. So close stomata, CO2 rendah. Oksigen tinggi. Dapat lagi 1 markah. So point-point itu letak je untuk 12 markah ni. So at least kita yakin lah yang 8 markah ni dah dapat full mark. 12 ni kita letak je semua. Yang untuk 10-10 ni, selalu soalan dia even. Maksudnya susah dia tu sama. Okay. Sebab tu, tapi ada juga kadang tu tengok nasib lah soalan awak dapat macam mana kan. So jangan ikut sangat. Nanti kan awak stress kena ikut yang 8, 12 macam tu tak. So bacalah mana-mana yang awak yakin. Okay, so kalau saya akan pilih yang ni lah. 8, 12 macam tu. Okay. Dan cuba tengok yang ni. Kalau macam ni pun saya akan pilih macam ni. Pembahagian dia sikit-sikit. So yang 5 markah ni saya yakin boleh dapat 5. Yang ni 5 dapat yakin. Ni tambah je lah, cerita je lah mana poin-poin dia. Tapi ikut awak. Alright. So tak paksa pun. Okay, so itu esei. Objektif, sekejap lagi. Saya nak habiskan struktur dulu.
Boleh. So this one. Okay, so ini boleh kita teruskan untuk soalan struktur tutorial Okay. So dalam gambar ini dia tunjuk ada bulat-bulat ni, lepas tu ada arrow-arrow ni kan. Ni mestilah light dependent reaction. Kan? So dalam gambar ni ada apa dia? Madam, ni dah bincang madam. Oh dah Lepas tu yang mana yang belum bincang? Ni. Soalan 3. Soalan nombor 3. Soalan nombor Okay. Yang ini betul? Betul madam. Okay, thank you. Alright, so nombor 3 ditunjuk ada sel A, sel B, day and night. Oh, mesti plan ni, P ni adalah C4. Yang plan Q adalah CAM. Dah. So, boleh proceed terus pada soalan. Identify plan P. So, plan P adalah C4 plan. Q adalah CAM plan. Identify sel A and sel B. Sel A adalah mana sel A? Ada Kelvin cycle di situ. Kalau ada Kelvin cycle di situ, mestilah dia adalah bundle shift lah. So, yang ini bundle shift cell. Yang ini adalah mesophyll cell. Okay. So, ingat tau. Kamu nak tentukan sel apa, tengok Kelvin cycle tu dekat mana. Kelvin cycle mesti berlaku dekat bundle shift. Jangan awak memang rigid hafal dalam otak, bundle shift tu mesti kat bawah. Sebab dalam soalan dalam nota semua, bundle shift tu gambar dia dekat bawah. Macam soalan ni kan, sekejap mana tadi? Ni nampak, bundle shift dia kat bawah. So awak mesti hafal bundle shift tu mesti kat bawah. Tak. Okay, so dia kena tengok Kelvin cycle tu di mana. Hati-hati Kelvin cycle tu di mana. Okay, so Kelvin cycle tu dekat bundle shift. So yang sel A tu bundle shift lah. Okay, so C, describe the orientation of plan Q in fixing. So, Q adalah CAM. So, kiranya CAM open stomata at night. Okay, so photo respiration is reduced. Sebab dia tak nak berlaku photorespiration kan. So dia buka pada waktu malam lah. Lepas tu PEP carboxylase has high affinity to CO2. Okay, even at low CO2. Ni point dia. Okay, so kamu kena cerita untuk yang CAM kena sebut pasal enzim PEP carboxylase ni. Okay, point dia kat situ. Okay, dapat. So, soalan seterusnya. Beza carbon fixation plan P dengan plan Q. Ni dah jawab tadi kan, yang dah kat atas tadi tu. So, yang plan P adalah CA4. So yang ini kamu ceritalah yang first CO2 fixation. Macam jawapan tadi tu yang kat atas tu occur in mesophyll. Yang second CO2 fixation occur in bundle shift. Yang plan Q pula CAM sama macam atas tu. First CO2 fixation occur at night. Second CO2 fixation occur at day. Begitu. Tahu So tu dah dapat. Lagi satu awak boleh cakap ni tak ada. Bolehlah ni. So carbon fixation are spatially separated. Ayahlah ni. Kalau ayat tu tak biasa guna kan, tak payahlah kita guna ni. CO2 fixation are
occur different space. Yang ini CO2 fixation occur different time. So kiranya awak guna ayat yang senang, yang biasa. Kalau dalam skema tu dia kata temporarily separated, spatially separated, tu macam kita jarang gunakan. So kita buat je lah different space, different time. Okay. So give one difference between Calvin cycle in P and in C3 plants. Okay, so Calvin cycle dalam P adalah C4. So Calvin cycle in C4 plants occur in bundle sheath. While in C3 plant occur in mesophyll cell. Okey, tu objektif nantilah. Sabar salin dulu.